نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslim muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi hari ini kita sambung saja perbincangan kita surah Ghafir. Surah Ghafir, surah yang ke-40 dalam Quran. Ya. Surah Ghafir, surah yang ke-40. Kita dah pernah berbincang ya tentang surah ini ya, min awail hazihi surah ya, awal-awalnya sudah kita sambung saja perbincangan dia tuan-tuan. Surah yang ke-40 ya, surah yang pertama yang menggunakan huruf ha dan mim ya. Dia salah satu daripada surah-surah hawamim dia panggil. Ada 7 semua surah dalam Quran yang bermula dengan ha dan mim. Salah satunya adalah surah Ghafir ataupun dikenal juga dengan surah Mukmin. Ya, hari ini kita akan tengok ya apa atau siapa yang dirujuk sebagai mukmin dalam surah ini. Ayatnya ayat yang ke-20 berapa tu ya? 22 ya. Ayat 22, 23 tuan-tuan. Ayat 23 ya. Cerita Musa juga tuan-tuan ya. Dengan Fir'aun ya, bapa angkat Nabi Musa alaihissalam. Ayat 23 insya-Allah ya. Jumpa ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mukadimah sikit. Ghafir ya, surah yang menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul terdahulu. Jadi dah boleh agaklah ya, surah ni turun di Mekah ya, ketika mana nabi berhadapan dengan orang Quraisy. Jadi Quran ni cerita orang dulu tapi pengajaran dia untuk orang sekarang ya. Cerita-cerita Quran ni kebanyakannya cerita-cerita past tense tapi pengajaran untuk present tense ya, untuk orang sekarang ya, present people ya, generasi dulu pengajaran untuk kita. Jadi sebab tu Quran mesti dipahami makna dia. Kalau kita tak faham makna, kita tak dapat petunjuk. Macam mana nak dapat motivasi, nak dapat inspirasi daripada Quran dengan memahami sedikit sebanyak maknanya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Wa laqad, dan demi sesungguhnya, arsalna, kami kata Allah telah mengutus Nabi Musa. Mana Musa ni utusan Allah, rasul lah dia. Ya, dia seorang rasul, seorang utusan ya, yang dipilih oleh Allah di kalangan Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel ada 12 semua. Rasul yang kita tahu ada 25, 12 daripadanya Bani Israel. Ramai tuan-tuan ya, cukup ramai. Jadi Bani Israel selalu, orang Yahudi ni selalu dia bangga. Dia kata cuba tengok 25 rasul, kami 12 ya, menunjukkan kami mulia. Ibnu Katsir kata dah ya, bila banyak rasul, ramai rasul diutus bukan makna mulia, maknanya umat tu bermasalah. Pasal tu bila bermasalah, Nabi Allah kena hantar banyak rasul supaya dapat membendung kejahatan mereka. Macam tuan-tuan di Shah Alam ni seorang je rasul tuan-tuan. Seorang je cukup ya untuk kontrol, kita kata ya. Tapi zaman Bani Israel 12 rasul ya. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya degilnya ya, sombongnya, takaburnya Bani Israel itu sehingga terpaksa dihantar 12 ya. Salah seorang daripadanya Nabi Musa. Dan Nabi Musa yang dapat kitab ya, Nabi Musa dapat kitab Taurat. Nabi Daud juga Bani Israel ya, dapat kitab apa ni, Zabur. Dan Nabi Isa kitab Taurat ya. Jadi Allah utus Nabi Musa bi ayatina, bawa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Taurat lah ya. Nabi Musa ni special, kitab pun dapat, suhuf pun dapat ya. Peringkat awal masa Nabi Musa dilantik menjadi rasul di Semenanjung Sinai itu ya, ketika dia bertemu dengan Allah kali pertama, maka dia diberikan suhuf
Kemudian setelah dia menyeberang the Great Bitter Lakes, ya, berjaya menenggelamkan Firaun dan tentera-tenteranya, Allah bagi Taurat pula tuan-tuan, ya. Jadi maknanya dua-dua dapat, kitab pun dapat, suhuf pun dapat. Tak ada nabi dan rasul dalam sejarah dunia yang dapat dua-dua, ya. Bermula, kalau ada pun maknanya Musa lah yang bermula, yang mula-mula dapat. Jadi Nabi Musa dapat ayat-ayat Allah, ya, wa sultanim mubin, dan dapat sultan mana pula ni, ya. Sultan Johor ke, Sultan Melaka ke, Sultan Pulau Pinang ke, tak tuan-tuan, ni bukan sultan maksud pemerintah, tapi sultan ni maknanya bukti, ya. Ada mukjizat yang Nabi Musa dapat, ya. Tongkatnya boleh bertukar menjadi ular, tangannya bercahaya, ya, dan pelbagai lagi kelebihan Allah bagi kepada Musa untuk berhadapan dengan Firaun yang disokong oleh sekumpulan, ya, ahli sihir. Dan sultan yang dibawa oleh, ya, Nabi Musa itu mubin, yang boleh dilihat, ya, secara fizikal, bukan abstrak, bukan, ya. Jadi hebatlah, ya, kita kata pertentangan yang dihadapi oleh Nabi Musa, ya, penentangan yang dihadapi oleh Nabi Musa ketika baginda berhadapan dengan Firaun dan kuncu-kuncunya. Allah pun sebut, ya, kepada siapa ayat dan juga sultan ini ditujukan, ya. Ayat seterusnya, ayat 24 tuan-tuan, ya. Siapa? Ila Firaun, kepada Firaun. Firaun zaman Nabi Musa kita dah sebut ada dua. Firaun bapa angkat Nabi Musa, Ramses yang kedua, dan Firaun abang angkat Nabi Musa, Merin Petah. Ada dua tuan-tuan, ya. Jadi jangan kita ingat Firaun zaman Nabi Musa tu seorang, tak. Secara umumnya minimum pun dua orang. Kedua-duanya Nabi Musa dakwah, kepada bapa angkat dia pun dia dakwah, abang angkat dia pun dakwah, ya. Dua-dua, ya, dua-dua tak beriman tuan-tuan. Tapi siapa yang jahat, ya, bapa angkat dia jahat ke ataupun abang angkat dia jahat? Mana yang jahat tuan-tuan? Ya, dua-dua jahat tuan-tuan, ya, dua-dua jahat. Tetapi abang angkat dia lagi jahat, sebab abang angkat dia cemburu dengan dia. Pasal Nabi Musa ni budak baik, duduk istana. Firaun, Ramses yang kedua tu sayang Musa sebab Musa ni budak baik, ya. Jadi sedangkan anak-anak kepada Ramses yang kedua tu macam biasalah, anak raja tuan-tuan, ya. Perangai dia kita tahulah, ya. Tapi Musa budak baik, ya. Orang suka Musa, ya. Dia orang yang kita kata mudah didekati, tak sombong, membantu orang susah, ya. Jadi sebab itulah Firaun, Ramses yang kedua sayang Musa, menyebabkan anak-anak kandung kepada Ramses itu cemburu pada dia, terutamanya Merin Petah ni. Sebab Merin Petah sudah berhajat nak ganti bapa dia, ya. Sedangkan dia ada adik-beradik ramai, termasuklah Musa, ya, adik angkat dia. Jadi bila dia tengok Musa tu baik, ya, rapat dengan bapa dia, maka dia rasa cemburu, bimbang, takut, ya, jawatan Firaun itu beralih kepada Nabi Musa, ya. Malah ada ura-ura, ya, Firaun nak melantik Nabi Musa sebagai TMM, ya. Kalau TMJ Tengku Mahkota Johor, TMM Tengku Mahkota Mesir, tuan-tuan, ya. Maknanya sebab Musa ni orang baik, orang suka, menteri-menteri pun suka, pegawai-pegawai kerajaan, ya. Apa kita panggil, ya, pentadbir di peringkat kerajaan tempatan, semua orang suka dengan dia pasal dia orang baik, ya. Cara bercakapnya, penampilan dia, memang orang suka. Jadi sebab itu Nabi Musa Allah lantik jadi rasul untuk dakwah kepada mereka ni. Yang pertama yang didakwahkan oleh Nabi Musa ialah Firaun, ya. Ini wakil raja tuan-tuan. Kemudian Haman dan wakil menteri, ya. Firaun wakil raja jahat. Sebab dalam Quran juga ada raja baik, ada Zulkarnain, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ni raja-raja yang baik. Tapi dalam Quran juga ada Namrud, ya, yang diutus Nabi Ibrahim kepadanya. Ada Firaun, ya. Kemudian Haman, ini contoh menteri jahat, ya. Menteri baik pun ada, ya, dalam Quran. Menteri jahat pun ada. Maknanya contoh tu ada tuan-tuan, seimbang. Dan Qarun ni orang kaya lah, semua orang tahu, orang korporat, ya. Korporat tetapi keparat lah tuan-tuan, ya, jahat dia, ya. Memang orang kaya sungguh. Dan biasa orang bisnes dia akan baik dengan orang politik, mesti tuan-tuan, ya. Kalau tidak tak dapat kontrak tuan-tuan, ya, tak dapat tak dapat tu, tak dapat ni, macam-macam, ya. Dia kena ada dia punya menteri yang jaga dia. Jadi Qarun ni baik dengan Haman. Wahal Qarun ini, ya, kalau kita tengok dalam tafsir Imam At-Tabari, Imam Tabari kata Qarun ini apa, ya,
Tak ada. Ambil daripada ayat Quran dalam surah apa tu? Surah apa? Al-Qasas. Ya, jadi kata Allah inna Qarun, sesungguhnya Qarun itu kana min qaumi Musa. Ya, Qarun tu daripada kalangan keluarga Nabi Musa juga. Maknanya Bani Israel juga, tuan-tuan. Kalau riwayat Israeliat kata dia sepupu kepada Musa, sepupu. Tetapi sebab dia orang meniaga, orang bisnes. Jadi, ya, untuk menyenangkan hati Firaun dan Haman, maka dia hentam Musa pula. Ya, tu cerita apa kita panggil Qarun ni. Ya, faqalu, maka mereka pun berkata, siapa tuan-tuan? Raja pun cakap, menteri pun cakap, orang bisnes pun cakap. Apa kata mereka? Musa ni tak ada lain. Yang pertama sahirun, dia ahli sihir. Bila pula Nabi Musa belajar sihir, tuan-tuan? Ya, dia dituduh sebagai ahli sihir. Nabi Muhammad pun dituduh ahli sihir. Kerana Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, bila Nabi bercakap, orang terpaku dengan Nabi cakap ni. Bila Nabi cakap, orang dengar, Muhammad ni tak pernah bersyair, tak pernah belajar syair, tak pernah. Tiba-tiba dia boleh bercakap dengan bahasa yang sangat tinggi. Ya, kalam Allah. Jadi orang bila dengar Nabi Muhammad bercakap tu terkasima, terdiam, terpaku, speechless, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi cakap kalam Allah. Ya, lawan dengan sastrawan-sastrawan di Mekah pada masa tu. Kalau Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir pula. Ya, dan mereka kata Nabi Musa juga sahirun. Ya, kazzab. Dahlah dia ni ahli sihir, dia penipu pula. Itu tuduhan yang dilemparkan, bukan kepada Nabi Musa saja, juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain pun sama, Nabi Nuh pun sama, Nabi Ibrahim pun sama, tuan-tuan. Ya. Falamma ja'ahum, ya, bil haqq, maka ketika mana datang Nabi Musa kepada mereka ni, kepada rakyat Mesir, sama ada daripada kalangan orang Kibti, sebab Mesir ni dari segi komposisi penduduk terbahagi dua. Macam kita di Malaysia ada Melayu, ada Cina, ada India, ya, ada Sing dan sebagainya. Kalau di Mesir pada masa tu ada dua. Satu bangsa Kibti, kita panggil Koptik lah, ya. Koptik kalau sekarang Kristian. Ada 6% daripada penduduk Mesir itu orang Kristian, tapi mereka bukan Katolik. Bukan macam di Malaysia kita ni, orang Hindu, orang apa kita panggil, ya, orang India dan juga orang Cina yang masuk Kristian. Ya, kalau di Malaysia kebanyakan India masuk Kristian, mereka ni apa, tuan-tuan? Katolik. Ya, kalau India biasa Katolik. Kalau Cina Protestan. Ya, tuan-tuan jangan pukul rata. Ya, kalau India biasanya kebanyakan India Katolik. Kalau tuan-tuan pergi ke sebelah Sungai Buloh sana, ya, ada R&R. Kalau tuan-tuan naik Guthrie Highway, ada R&R namanya Elmina, kan? Elmina tu nama estate, tuan-tuan. Ya, sekarang ni housing estate. Ya, dulu estate pertanian, ya, apa ni, getah. Ya. Jadi Elmina tu kampung India. Ya, ada gereja, ada 2 gereja besar kat situ, tuan-tuan. Bukanlah besar sangat, tapi boleh tahanlah, ramailah orang datang. Ya, gereja, dan mereka ni Katolik. Ya, India tu. Dan Katolik ni sombong, tuan-tuan, sebab nama dia Arumugam. Tapi bila dia masuk Kristian, David Arumugam, tuan-tuan. Ya, jadi David pula dah. Ya, David dia banggalah. Nama dia Lechemi. Ya, masuk Kristian, Elizabeth Lechemi, tuan-tuan. Dia bila dah nama tu jalan pun saya ingat, tuan-tuan. Ya, sebab dia rasa dia Kristian tu mengangkat martabat dia. Macam kita orang Islam, kan? Kita diangkat, ya, kedudukan kita oleh Islam tu. Ya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kata Sayyidina Umar. Nahnu qaumun, kita ini satu kaum, a'azzanallahu bil Islam, yang Islam angkat kita, kedudukan kita. Kita ni mulia kerana Islam, tuan-tuan. Ya, kalau tidak kita makan bangkai, minum arak, buat benda-benda tak senonoh. Tapi alhamdulillah bila kita masuk Islam, ya, Islam mengangkat darjat kita. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghi bi ghairi ma a'azzanallah azallanallah. Sesiapa, ya, yang cari selain daripada Islam untuk kemuliaan, tak ada mulia, tuan-tuan. Hina dia, tuan-tuan. Ya, azallanallah, nescaya, ya, Allah akan hina dia. Jadi orang Islam kalau nak mulia kena terima Islam secara package. Tetapi kalau dia meninggalkan Islam, ya, maka hina dia. Berbeza dengan orang Kristian. Orang Kristian, ya, orang agama lain, bila dia meninggalkan agamanya pula dia mulia, tuan-tuan. Kalau dia pegang pada agamanya, tak mulia dia, tuan-tuan. Ya, beza dengan Islam. Sebab itu, ya, kalau kita tengok orang apa ni, India, ya, yang Kristian, Katolik. Tapi kalau Cina, Protestan. Ada beza ke Katolik dengan Protestan? Ada. Mesti ada, tuan-tuan. Yang mana sesat, tuan-tuan? Katolik ke Protestan?
Tuan-tuan dah boleh agak dah jawapan. Maknanya tuan-tuan memikirlah, ya. Tuan-tuan ambil contoh daripada Ramses II dengan merempetah. Maknanya tuan-tuan berfikir, tuan-tuan tak tidur lah tu. Okeylah tuan-tuan. Berjaya ustaz menggagalkan, ya, ketiduran tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, ya, tuan-tuan berjaga tu. Ya, Katolik dengan Protestan dua-dua sesat. Tapi mana satu yang lebih sesat? Ni soalan bentuk baru tuan-tuan. Ya. Ya, yang mana lebih sesat? Katolik ke Protestan? Katolik tuan-tuan. Ya, Protestan tuan-tuan, Protestan ni dia sembah juga Jesus Christ. Ya, Katolik lagi hancur tuan-tuan. Ya, Jesus Christ dia sembah, Virgin Mary pun sembahnya juga. Dua tuan-tuan Tuhan dia. Ya, maknanya tiga lah. Ya, tiga tu sebab dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan Bapa, Tuhan Mary itu isteri Tuhan, dan juga Nabi Isa. Tiga-tiga disembahnya. Kalau tuan-tuan pergi gereja, tuan-tuan tengok dalam gereja tu ada patung Nabi Isa, patung Virgin Mary, maknanya Katolik lah tu. Tapi kalau tuan-tuan masuk dalam gereja tu, tuan-tuan tengok hanya patung Nabi Isa, Protestan. Kalau tuan-tuan masuk dalam gereja, patung Nabi Isa pun tak ada, patung Virgin Mary pun tak ada, itu Ortodok. Ya, itu Ortodok. Ortodok tu adalah Ortodok, ya, Kristian, antaranya di Rusia Ortodok. Ukraine Ortodok, ya. Tuan-tuan pergi ke Timur Tengah kebanyakan, termasuklah di Mesir Ortodok. Koptik ni Ortodok tuan-tuan. Dulu masyarakat Koptik, Kipti ni menyembah Firaun lah, menyembah berhala-berhala dia. Yang kedua, penduduk komposisi Mesir adalah orang Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, bapa dia Imran, mak dia Yukabit, ya, keluarga dia, semua tu mereka ni adalah Bani Israel, keturunan daripada ya, siapa tuan-tuan? Nabi Yakub. Tuan-tuan jangan lupa kan, Nabi Yakub dengan keluarganya duduk di Palestin. Tapi sebab, ya, adik-beradik Nabi Yusuf kan, dia jealous dengan Nabi Yusuf, jealousy lagi tuan-tuan. Maka dia buat Nabi Yusuf tu, ya, jauh daripada keluarga. Dia campak masuk dalam perigi buta. Kita pun tahu. Datang para peniaga daripada Babylon di Palestin nak ambil air, nampak telaga nak ambil air, bila baling apa kita panggil baldi, ya, ataupun timba, bila ditarik rupanya ada budak pula, ditangkapnya Nabi Yusuf, ya, dijual di pasar hamba di Mesir. Itu asal Nabi Yusuf pergi Mesir tu tuan-tuan. Ya, masa tu Nabi Yusuf baru berusia sekitar 10 tahun. Budak muda sangat tuan-tuan, ya, terpisah daripada keluarga. Cuba tuan-tuan bayang, terpisah daripada keluarga, pergi ke satu negeri yang jauh tuan-tuan. Ya, duduk di Mesir, bahasa Mesir lain. Ya, bahasa orang Palestin lain. Ya, orang Palestin Hebrew bahasanya. Ya, kalau di apa kita panggil di Mesir bahasanya bahasa Koptik, bahasa Kipti lain, jauh beza. Ya, jauh dia tuan-tuan. Dia dijual di pasar hamba, diambil oleh menteri, ya, Al-Aziz, ya. Menteri tu ambil dia, bawa balik rumah. Ya, dibela pula di rumah tuan-tuan. Dan akhirnya dewasa, umur sekitar 19 tahun kena fitnah pula. Ya, mak angkat dia suka dengan dia pula, jatuh hati dengan dia. Ya, kena fitnah tuan-tuan, masuk penjara tuan-tuan. Ya, Nabi Yusuf, Nabi pun masuk penjara. Kalau kita kena khianat masuk penjara, biasa tuan-tuan. Nabi Yusuf masuk penjara. Kerana penjara bukan sinonim dengan kejahatan. Ya, kadang-kadang, ya, penjara sinonim dengan kebaikan, sebab orang tu baik masuk penjara. Ya, bukan orang jahat je masuk penjara tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Ya, tokoh-tokoh ulama besar, ya. Asy-Syahid Said Qutb di Mesir, Ikhwan Muslimin tuan-tuan. Kalau di Indonesia kita ada berapa ramai tokoh-tokoh ulama yang dipenjarakan. Di Malaysia kita pun ada. Ya, Pak Hamka, dia tak kena penjara tapi kena tahanan rumah. Ya, maknanya nak bagi tahu tuan-tuan, penjara sinonim dengan pejuang Islam. Ya, orang yang berjuang menegakkan kebenaran memang akan diuji, antaranya dipenjarakan. Ya, paling kurang tuan-tuan tauliah tak bagi, paling kurang. Ya, biasa tuan-tuan. Ini biasa. Daripada dulu lagi. Ini bukan benda kecil, ini Quran cerita tuan-tuan. Qarun sebagai contoh, orang kaya. Qarun ni tuan-tuan, sebahagian riwayat sebut dia adalah sepupu Nabi Musa. Sebab bapa Qarun tu, ya, bapa Qarun Yashar, ya, dengan siapa kita panggil, ya, dengan bapa Musa Imran ni adik-beradik tuan-tuan. Bapa mereka adik-beradik. Ya, bapa mereka adik-beradik. Maknanya datuk mereka orang yang sama. Ya, mereka ni datang daripada keluarga Lawi. Lawi ni abang Nabi Yusuf. Mana kalau tuan-tuan nak tahu Nabi Yusuf dengan Nabi Musa, siapa dulu? Nabi Yusuf dulu ke Nabi Musa tuan-tuan? Nabi Yusuf lah dulu. Sebab Nabi Yusuf datang ke Mesir, dia yang mula-mula datang. Ya, bila dipenjarakan kita tahu akhirnya dia keluar daripada penjara, dia mentafsirkan mimpi Raja Mesir pada masa itu. Ya, Raja Mesir mimpi 7
7 lembu kurus makan 7 lembu gemuk. Ni cerita dalam surah Yusuf, semua kita tahu. Ya. Kemudian apa yang berlaku? Yang berlaku Nabi Yusuf tafsirkan dan dia mohon jawatan. Dia mohon bawa keluar penjara tuan-tuan. Ya, bawa keluar penjara dia mohon nak jawatan menteri. Menteri dia bukan minta setiausaha politik apa tak tuan-tuan. Ya, setpol apa tak, dia minta menteri. Sebab tu tuan-tuan bila kita pergi interview minta jawatan paling tinggi tuan-tuan. Minta jawatan paling tinggi. Kalau boleh minta CEO tuan-tuan. Ya, dah tentu dia ketawalah. Dia kata CEO tak boleh. Bawah sikit boleh? Boleh. Ya, dia tanya gaji nak berapa, minta paling tinggi. Ya, dia akan ketawakan kita. Tak apa tuan-tuan. Ya, rugi kalau kita tak minta. Dia kata pasal apa awak tak minta? Kan rugi tu. Ya, minta jawatan paling tinggi. Ya. Kadang-kadang budak-budak masuk dengan bachelor je masuk universiti. Dia mohon jawatan. Dia kata nak mohon jawatan apa ni? Saya kalau boleh nak minta full professor. Ketawa orang tu. Saya nak dapat full professor pun 20 tahun, awak baru nak masuk dan minta full professor. Dah encik tanya saya jawablah. Ya. Kalau tak nak bagi tak apa, bagi rendah sikit. Ya, maknanya macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam hidup ni kita boleh minta, tapi dengan syarat kita layak. Kalau kita eligible, okey. Ya, terus tuan-tuan. Sebab tu Nabi Yusuf dia tahu dia layak. Dia mohon jawatan menteri ekonomi, kita pun dah tahu, dan menteri pertanian dan keterjaminan makanan. 2 portfolio dia minta tuan-tuan. Ya, dan Raja Mesir bagi kat dia. Dia buktikan dia boleh menyelamatkan Mesir daripada 7 tahun kemarau panjang. Dia terbukti tuan-tuan. Korun orang hebat tapi tak nak bayar zakat. Ya, sedangkan dia sepupu Musa. Itu riwayat dalam tafsir At-Tabari. Ya, ada riwayat Israiliyat lah. Ya, tapi Imam Tabari sebut dalam kitab dia tafsir At-Tabari. Ya. Tetapi tak nak bayar zakat. Dituduh Nabi Musa dengan pelbagai tuduhan. Nabi Musa dituduh ada hubungan sulit dengan seorang perempuan. Nabi Musa pun kena tuan-tuan. Nabi Yusuf pun kena, Nabi Musa pun kena, Nabi Muhammad tak kena, tapi isteri Nabi Muhammad Aisyah dituduh. Ya, kita belum tafsirkan lagi di sini, tapi insya-Allah satu hari nanti ada peluang kita sebut tuan-tuan. Jadi ya, akhirnya Qarun upah seorang perempuan apa tuan-tuan? Ya, perempuan jahat. Ya, perempuan jahat tu diupah supaya dia mengaku depan khalayak ramai dia ada hubungan sulit dengan Nabi Musa dan dia mengandung. Ya, memang ini disebut dalam tafsir At-Tabari. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, Nabi Musa tanya balik perempuan tadi. Ya, perempuan tadi tak boleh jawab dan akhirnya dia mengaku dia diupah. Ya, terbukti Qarun yang jahat bukan Nabi Musa tuan-tuan. Tapi cabaran dalam dakwah tu biasa. Ya, jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mereka ya apabila Nabi Musa bawa kebenaran, falamma ja'ahum bil haqq min indina, apabila Nabi Musa bawa ya bukti, bawa kebenaran yang datang daripada sisi Allah, sisi kami, qalu, kata mereka, ya uqtulu abna alladzina amanu ma'ahu. Maknanya mereka suruh bunuh pula anak-anak lelaki supaya anak-anak lelaki tak membesar jadi penolong Nabi Musa, jadi tentera Musa. Ya, maknanya pembunuhan anak lelaki ni 2 kali berlaku tuan-tuan. Pertama ketika ya Raja Mesir, ketika Firaun mimpi, Ramses yang kedua mimpi. Dia mimpi Mesir itu terbakar. Mesir ni ada 26 negeri tuan-tuan. Antara negara Afrika yang paling besar lah. Dia bukan paling besar tapi antara yang paling besar. Ada 26 negeri sekarang tuan-tuan. Ya. Jadi Ramses yang kedua, bapa angkat Nabi Musa, masa tu Nabi Musa belum lahir lagi. Dia mimpi Mesir itu terbakar. Habis Mesir ni terbakar. Yang menariknya tuan-tuan, yang terbakar hanya rumah orang Kipti. Rumah Bani Israel tak terbakar. Ya, jadi dia tak tahu apa alamat mimpi ni. Maka dia pun kumpulkan menteri kabinet dia, buat persidangan tergempar tuan-tuan. Ya, tanya, apakah tafsiran daripada mimpi aku ni? Dalam Quran ni banyak cerita mimpi tuan-tuan. Ya, tapi mimpi-mimpi yang akhirnya bawa kepada kebaikan, ada kebaikan dia. Maka apa yang Al-Siri kata, maknanya di kalangan Bani Israel akan lahir seorang budak lelaki, dah besar nanti dia akan jadi raja, dia akan gulingkan tuanku. Raja pun pakailah, Ramses pun pakai. Setiap anak yang lahir Bani Israel kena bunuh tuan-tuan. Ya, ribuan anak yang dibunuh daripada kalangan Bani Israel. Ya, itu sekali. Ketika Nabi Musa bawa wahyu dakwah kepada Firaun sekali lagi, ya, disuruh supaya anak-anak lelaki dibunuh supaya mereka tidak bangun membantu Musa untuk menentang Firaun. Sama tuan-tuan, ya. Kemudian wastahyu nisa'ahum, dan anak-anak perempuan dibiarkan hidup sampai besar. Anak lelaki yang dibunuh tuan-tuan, ya. Kemudian apa? Wa ma kaidal kafirina illa fi dalal.
semua tipu daya, perancangan polisi, ya, enactment, apa lagi tuan-tuan, yang dibuat oleh Firaun, ya, yang dibuat oleh menteri-menteri dia, semua kaidal kafirin, tipu daya polisi yang dibuat oleh orang kafir tu, sama ada raja, menteri, orang korporat dan sebagainya, semua tu apa, illa fi dalal, semuanya sia-sia tuan-tuan. Walaupun polisi, ya, walaupun apa kita panggil enactment dan akta yang sebagainya dibuat, tak berjaya tuan-tuan, tak berjaya mengekang manusia. Orang beriman tetap beriman juga, ya. Okey, seterusnya apa lagi? Wa qala Fir'aun, Fir'aun pun bercakap, ya, zaruni, Fir'aun kata, jangan lawan Musa ni, jangan apa-apa ni, biar aku, ya, zaruni, biarkan aku aktul Musa, biar aku bunuh Musa tu, ya, sebab Musa ni anak angkat aku. 30 tahun dia duduk di apa, di istana tuan-tuan. Nabi Musa ni 30 tahun, kita dah sebut banyak kali dah tuan-tuan. Ustaz ulang-ulang je tuan-tuan supaya tuan-tuan tidak lupa, ya, kandungan sejarah tu. Jadi 30 tahun besar di istana, dan Nabi Musa ni, Fir'aun tu berjasa tak daripada Nabi Musa? Sangat berjasa tuan-tuan. Ya, sebab Fir'aun tu bapa angkat Nabi Musa, maknanya makan pakai Nabi Musa tu di istana. Nabi Musa belajar ke, sambung belajar ke, bagaimana, semua tu daripada scholarship yang Fir'aun bagi. Ya, daripada Fir'aun Foundation tuan-tuan, Nabi Musa dapat. Sampailah umur 30 tahun, berlaku peristiwa dia pukul budak tadi, dia pun lari ke kampung Nabi Syuaib di Jordan. Ya, itu rentetan cerita dia. Nabi Musa balik berdakwah, jadi Nabi jadi Rasul dan Nabi Musa. Jadi kata Fir'aun, biar aku bunuh Musa ni. Wal yad'u rabbahu, biarkan dia berdoa kepada Tuhan dia. Tuhan ni aku Tuhan. Ya, dia mengaku ada Tuhan lain. Biar dia doa kepada Tuhan dia, minta tolong. Ya, inni akhafu an yubaddila dinakum. Ya, sesungguhnya aku, kata Fir'aun, aku bimbang, ya, an yubaddila dinakum. Musa ni nak mengubah agama kamu. Agama kamu elok dah, kamu dah duduk elok dah, ya, di Mesir ni. Tiba-tiba datang Musa buat kacau. Ya, jadi Musa ni, ya, kita kata orang yang buat kacau. Ya, jadi dia jadi apa kita panggil problem maker pula tuan-tuan. Ya, dia nak interfere keadaan landscape Mesir ni. Dah elok kita ni, elok dah, dapat makan, dapat minum, boleh bekerja, boleh belajar, boleh apa, tiba-tiba datang Musa, kacau dia ni. Ya, dia memang troublemaker lah Musa ni. Sebab tu biar aku bunuh dia. Ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Ataupun Musa ni apa dia nak buat? An yuzhira fil ardil fasad. Ataupun tak ada lain, ya, dia nak buat apa? Dia nak buat fasad, nak rosakkan Mesir ni, ekonomi dia, politik dia, sosial dia, semua dia nak rosakkan. Ini tuduhan yang dibuat kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad pun sama tuan-tuan, dituduh memecah belahkan umat kerana ada bapa masuk Islam, anak tak masuk Islam. Ya, contoh macam Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam, isteri dia Qutailah tak masuk Islam. Ya, isteri tak nak masuk Islam. Ada bapa masuk Islam, anak tak masuk. Ada anak masuk Islam, bapa tak masuk. Dituduh Nabi Muhammad tu macam pemecah belah umat. Memang secara zahir nampak macam tu, tapi hakikatnya tidak tuan-tuan. Wa qala Musa, bila Nabi Musa dengar tuduhan daripada Fir'aun, maka Musa kata, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Ya, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang mencipta aku, Rabbi wa rabbikum, dan Tuhan yang mencipta kamu. Maknanya Nabi Musa ni tuan-tuan, Nabi Musa tak kata kamu bukan Tuhan. Nabi Musa tak kata pada Fir'aun, engkau bukan Tuhan. Nabi Musa kata Tuhan aku dan Tuhan kamu, secara indirect je tuan-tuan. Ya, sebab kadang-kadang kita bila sebut secara indirect lagi orang boleh terima. Kalau kita cakap direct kadang orang terkecil hati pula. Ya, jadi dia pusing-pusing. Sebab tu orang Melayu ni tuan-tuan terkenal dengan sindiran dia. Orang Melayu dalam pepatah simpulan bahasa biasa tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar kan, ya? Pukul anak sindir menantu. Maknanya, ya, mak mertua tu sebenarnya nak tegur menantu dia. Tapi menantu ni lah, ya, yang tiap-tiap bulan masukkan duit dalam akaun dia tuan-tuan. Ni menantu ni lah. Ya, tapi menantu, ya, kita kata macam tu lah, ya, dia baik-baik tuan-tuan, tapi bab-bab agama ni kurang sikit. Ya, masa kita nak pergi umrah baru-baru ni pun, nak pergi umrah Ramadan ni pun, ya, kita bagi tahu pada anak-anak kita, anak-anak tak nak tolong, tapi menantu tu lah. Ya, dia kata tak apalah mak, untuk Ramadan ni saya sponsor lah mak punya package akhir Ramadan. Bukan awal Ramadan tuan-tuan, akhir Ramadan. Beraya pun di Mekah tu. Ya, makan ketupat lah di Mekah. Mana ada ketupat di Mekah tuan-tuan? Ya, orang Arab ni biasalah raya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, habis raya salam-salam, bagilah coklat 2-3 biji, habis raya dah tuan-tuan. Raya dia bulan Ramadan. Ya, raya haji lain. Tapi kalau raya puasa simple je tuan-tuan.
Sebab tu kita pelajar-pelajar di negara Arab ni tuan-tuan, ya, bila hari raya tu, ya, kita semayang di masjid-masjid besar ni, ya, tapi bila semayang masjid besar dia tak ada feel tuan-tuan. Takbir dia tak sedap. Ya, takbir Arab ni kan macam tu lah. Ya, balik buat takbir sendiri tuan-tuan, baru ada feel tuan-tuan. Ya, kadang-kadang macam tu. Sebenarnya tak ada apa tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok balik Allahu akbar, Allahu akbar, takbir raya kan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Sebenarnya itu adalah takbir kemenangan. Ya, wa hazamal ahzab wahdah, itu kemenangan umat Islam tu di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, ya, di apa kita panggil, ya, dipamerkan dengan takbir tadi, kemenangan umat Islam. Ya, macam kita puasa lah, kemenangan. Mari kita dah berjaya dah melalui sebulan bulan Ramadan yang akan menjelang tiba tak berapa lama lagi tuan-tuan. Jadi maknanya nak bagi tahu, ya, dalam bab yang berkaitan dengan Nabi apa kita panggil, ya, Nabi Musa ni macam tu juga. Macam kita tadilah, ya. Kita nak tegur menantu tapi kan tiba-tiba dia cancel pula sponsorship dia nak pergi umrah bulan Ramadan ni tuan-tuan. Ya, kan dibatalkan pula, ya. Kita tak tegur dia direct, ya. Anak dia yang kita piat telinga tuan-tuan. Anak dia yang kita rotan sebagainya. Sebagai sindiran kepada menantu tu. Macam itulah, indirect tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana itu dia kata, aku berlindung pada Tuhanku dan Tuhan kamu min kulli mutakabbir, daripada setiap orang yang sombong. Dia tak kata engkau sombong, tak, ya, tapi secara indirect Nabi Musa kata, aku minta lindung daripada Allah, daripada Tuhan aku dan Tuhan kamu, daripada setiap orang yang sombong, yang takabur, yang la yu'minu, ya, billah, yang tidak, ya, beriman dengan Tuhan, dengan biyaumil hisab, dengan hari hisab, dengan hari kebangkitan. Manusia ni tuan-tuan, dia tak percaya, kita tahulah, ya, orang kafir Quraisy sama tuan-tuan, sama Firaun, sama juga dengan masyarakat pada zaman tu. Maknanya sebagai pengajaran pada Nabi, sebenarnya Muhammad, orang yang tak percaya hari akhirat ni bukan orang Quraisy je, orang dulu-dulu pun sama. Ya, maknanya biasa tuan-tuan, orang tak percaya ni. Kita masuk pada kemuncak kita tuan-tuan. Ya, cerita seorang lelaki mukmin. Ya, ini pendakwah, ni cerita pendakwah. Ayat 28 adalah cerita pendakwah. Wa qala rajulun mu'min. Ya, bulan lepas apa ni, imam Muiz kita baca ayat ni tuan-tuan. Ya, wa qala rajulun mu'min. Ya, berkata seorang lelaki daripada kalangan orang mukmin, min ali Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun. Ya, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir, antaranya As-Suddi, antaranya Imam At-Tabari sebut lelaki mukmin ni adalah di kalangan bangsa Kipti, dan disebut dia ni adalah keluarga Fir'aun tuan-tuan, dan dia pegang jawatan menteri, pegang jawatan besar, dia menteri kabinet tuan-tuan. Ya, kalau dia orang Bani Israel takkan dilantik menjadi menteri kabinet. Jadi dia tu salah seorang orang besar. Ya, dialah yang defend Nabi Allah Musa alaihissalam. Cerita lelaki mukmin ni dalam sejarah kita banyak tuan-tuan. Ya, Ustaz ingat dulu, kalau tuan-tuan ingat, ya, apa kita panggil, masa Ustaz Samsuri, Datuk Samsuri Ahmad, Ustaz pun pernah cerita dengan tuan-tuan. Ketika beliau, ya, dilantik jadi apa kita panggil, ya, mungkin board of director lah kot. Ya, syarikat apa kita panggil, syarikat pelita kan, pelita nasi kandar. Ya, Ustaz pun dah bagi tahu pada tuan-tuan. Tapi sekadar mengulang apa yang kita pernah cerita. Orang kutuk tuan-tuan. Sebab pelita tu Hindu punya. Pasal apa yang Ustaz pergi jadi board of director company tu, nak buat apa? Tak ada ke syarikat lain, ya, yang Ustaz boleh jadi board of director? Ya, sebab kita tak tengok di sebalik tu tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan tengok. Yang pergi kedai restoran pelita ni orang bangsa apa tuan-tuan? Bangsa Kipti ke Bani Israel tuan-tuan? Bangsa Melayu tuan-tuan. Tuan-tuan lah pergi kedai pelita ni. Ya, cuba tuan-tuan tengok, tak percaya. Ya, restoran pelita ni orang Melayu pergi. Kalau kedai tu kedai Hindu, orang Melayu pergi. Kalau Datuk Samsuri tu duduk dalam tu, saya tak pasti masih ke tak, tapi kalau dia duduk dalam tu, bukankah satu plus point kepada kita tuan-tuan? Maknanya ayam yang dihidangkan, daging dan sebagainya, alhamdulillah boleh dipantau oleh beliau tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ya, ketika kalau kita tengok dalam sirah, ketika Abdullah bin Mas'ud bekerja sebagai pengembala kambing kepada seorang lelaki kafir, maknanya bos company dia tu orang kafir. Ya, Abdullah bin Mas'ud bekerja di bawah dia. Nabi tak suruh dia berhenti tuan-tuan. Macam tuan-tuan sebahagian tuan-tuan bekerja dengan syarikat non muslim. Salah tak salah tuan-tuan. Yang salah kalau company itu buat benda-benda yang tak betul. Ya, jual arak, ya, syarikat judi tu memang tak boleh. Itu tak payah tunggu orang kafir tuan-tuan. Siapa-siapa pun meniaga, ya, perkara-perkara yang tidak patuh syarak memang tak boleh lah. Ya, tapi
bela kambing tak ada hal tuan-tuan, bela kambing. Ya, dia kata yang tak boleh, ya, bela babi memang tak boleh bela babi tuan-tuan. Ini bela kambing, ya. Cuma company itu company yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Maknanya major shareholder dia, majoritinya dimiliki oleh orang bukan Islam. Salah tak salah? Kita boleh kerja dengan dia tuan-tuan, ya. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud, Nabi tak suruh dia berhenti. Ya, macam tadi kita kata Datuk Samsuri, kalau dia duduk dalam tu dan dia boleh pantau perjalanan syarikat tu dari segi halal haram, alhamdulillah tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang kalau daripada atasan sampai bawah tuan-tuan semua dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Ya, macam mana? Ya, dari segi status halal dia tu macam mana tuan-tuan? Jadi kena ada orang yang bangun untuk bercakap. Jadi ayat 28 dalam surah, ya, Ghafir ini jadi representatif, ya, jadi wakil, jadi contoh, ya, example tuan-tuan. Untuk apa? Untuk dalam satu masyarakat mesti ada orang yang tegur tuan-tuan. Ya, tak boleh kita diam, tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab tu dalam hadis disebut syaitan bisu tuan-tuan. Syaitan bisu ni maknanya ulama, ya, orang bijak pandai dalam bidang agama bila melihat sesuatu benda yang tak betul dia diam tuan-tuan. Sebab kalau dia tegur nanti tuan-tuan silap-silap, ya, jawatan tidak disambung kontraknya. Tu bahayalah tuan-tuan. Ya, jadi bila macam tu dia kata tak apalah, baik diam. Ya, asalkan saya tak dibuang kerja. Tak boleh tuan-tuan. Memang nak kena ada orang yang interfere, orang yang menegur. Jadi rajulun mukmin ni, lelaki mukmin ni orang muda. Dia pegang jawatan besar dalam kabinet, ya, kabinet Firaun. Dia daripada keluarga Firaun, min ali Firaun, ya. Selama ni tuan-tuan, yaktumu imanahu, dia menyembunyikan iman dia. Dia sembunyikan iman dia tuan-tuan. Maknanya dia tak cerita selama ni. Ya. Apa ni, ulama tafsir kata ada dua orang saja daripada Kipti yang beriman. Yang pertama ialah isteri Firaun, Asyah, ya, binti Muzahim, ya, seperti mana disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dan juga lelaki mukmin, ya. Ustaz cari juga, ya, siapa lelaki ni, nama dia siapa, tak timbul tuan-tuan. Ya, sampai kesudah kita tak tahu nama dia siapa. Para ulama pun tak sebut, dalam hadis-hadis pun tak sebut. Tetapi yang kita tahu dia rajulun mukmin, tu yang paling penting tuan-tuan. Sebab tu kita tengok dalam doa kan, doa khutbah Jumaat contoh. Ya, doa khutbah Jumaat, ya, ataupun doa-doa kita sebut umum saja. Walaupun yang berdoa tu, ya, di kalangan berdoa tu ada Tun, ada Tan Sri, ada Tengku-tengku dan sebagainya, tak peduli tuan-tuan. Ya, doa dia umum saja. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Ya, simple je tuan-tuan. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak bapak kami, ampunkan dosa semua orang-orang beriman. Tak boleh sebut apa jawatan dia, tak boleh sebut tuan-tuan. Ya, dia profesor universiti ke, ya, dia Tan Sri Tun ke, tak peduli tuan-tuan. Kerana istilah mukmin tu, ya, istilah yang tinggi tuan-tuan. Tinggi istilah dia. Ya, pasal apa tak sebut orang ni mukmin itulah, ya, sebutan yang tinggi. Sedangkan surah ni tuan-tuan dinamakan surah Ghafir ataupun surah mukmin. Surah mukmin. Kita ada surah Al-Mu'minun. Surah Mu'minun surah 23 ada tuan-tuan. Surah 40 surah mukmin. Khusus cerita tentang lelaki ni, walaupun namanya tidak disebut, tetapi, ya, kewujudan dia, peranan dia, ya, kesan dia duduk dalam kabinet Firaun tu terasa tuan-tuan. Sebab itu kalau kita boleh duduk di satu company, satu tempat, ya, satu organisasi, kehadiran kita tu menyebabkan, ya, kita kata company itu berubah. Ya, kita boleh mengubah walaupun sikit tuan-tuan. Ya, alhamdulillah, ya, dulu kita kata kita masuk satu syarikat, jadi board of director company tu. Jadi orang besar dalam syarikat tu. Dulu hari Jumaat pekerja-pekerja muslim, ya, kena dia tak benar akan pergi solat Jumaat tiap-tiap minggu. Kalau minggu ni pergi, minggu depan tak boleh. Dia take turn. Ya, minggu ni grup lain, minggu depan grup lain. Tapi alhamdulillah bila kita jadi board of director company itu tuan-tuan, apa jadi? Kita telah bagi apa kita panggil nasihat dan teguran kepada pihak atasan. Kita kata tak boleh. Orang Islam semain Jumaat setiap minggu kena pergi. Ya, rupanya company itu tak tahu. Dia kata kami tak tahu. Ya, pekerja-pekerja pun tak ada report, tak ada cerita apa. Tapi bila masuk board of director baru, ya, Tuan Haji ni dia masuk dalam tu, dia tegur, dia kata tak boleh. Orang Islam lelaki setiap minggu semain Jumaat. Sebenarnya company itu tak ada hal tuan-tuan, tapi sebab tak ada orang tegur. Ya, tak ada orang tegur payahlah tuan-tuan. Ya, kena ada orang tegur tuan-tuan. Ya, macam di tempat ustaz tu di Paijaras di Kuang ni tuan-tuan. Ajaran sesat banyak tuan-tuan. Ya, yang ajaran sesat tu jubah dia lagi labuh pada tuan-tuan. Ya, dia punya apa kita panggil serban lagi besar daripada tuan-tuan. Ya, sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab, ya, mereka rasa dengan pakaian tersebut mereka jadi lebih hebat pada orang lain.
berapa banyak ya apa kita panggil ajaran sesat yang diserbu oleh Jais, ya, berapa ramai tuan-tuan diserbu, ya, banyak diserbu, ya, bila diserbu ditegur, ya, mereka tak semayang Jumaat tuan-tuan, Jumaat tak semayang, ya, dia ada package, ya, 3 hari 2 malam, package bersuluk dia panggil, suluk tu, ya, masuk hari Khamis, jadi Khamis, Jumaat, Sabtu, dia package 3 hari 2 malam tuan-tuan, ya, makan 3 kali, masuk sekali tuan-tuan, ya, bukan accommodation aja, ya, dengan makan apa semua ada, 3 hari 2 malam, tak pergi semayang Jumaat, ya, jubah serban di tangan bertasbih tuan-tuan, ya, lagi besar jubah daripada jubah Haji Fuad ni tuan-tuan, lagi besar tuan-tuan, ya, tapi semayang Jumaat tak pergi, macam mana, ya. Satu ketika ni Jais pun bagi tahu tuan-tuan, pegawai Jais bagi tahu, diserbu satu ajaran sesat di Paijaras, diserbu masa kena tengah serbu tu, tengah isyak rokok tuan-tuan, ni grup ni isyak rokok semua, nak isyak rokok lah, ya, tapi dia tanya pasal apa isyak rokok, sebab level kami tinggi, semayang Jumaat tak perlu pergi dah, level kami tinggi, yang pergi semayang Jumaat ni orang biasa-biasa, kami orang tinggi, orang pilihan, dia cakap macam tu. Tapi pasal apa isyak rokok? Kerana tahap level kami tinggi, bila kami isyak rokok, rendahlah sikit, bolehlah campur dengan masyarakat, macam tu pula tuan-tuan. Maknanya dengan isyak rokok tu jadi rendah sikit kedudukan dia. Pemikiran macam mana tuan-tuan, ya? Tapi yang duduk, kalau tuan-tuan tengok yang datang tu tuan-tuan, ya, pegawai-pegawai kerajaan, ya, pemimpin-pemimpin syarikat swasta dan sebagainya, maknanya sayang tuan-tuan, ya, kerana mereka, ya, terlibat dengan ajaran sesat, sayang tuan-tuan, ya, sangat sayang, ya, mereka ni orang baik, ya, mereka ni tahu bahawasanya mereka selama ni lalai dalam agama, ya, usia 50 mungkin 60 baru nak balik pada agama tuan-tuan, tetapi jumpa dengan kumpulan-kumpulan ajaran sesat, memang sesat lah tuan-tuan, kesian tuan-tuan. Jadi ada orang, alhamdulillah, ada orang kampung yang tegur, report pada Jais datang, ya, buat serbuan, alhamdulillah, sebahagian tu dapat kita tarik balik, sebahagian memang sesat, tak nak berubah dia tuan-tuan, ya, sebab apa, ya, sebab selama ni mungkin tak ada orang tegur, orang diam je, tak boleh tuan-tuan. Cuba tengok rajulun mukmin, kita tengok cerita ni tuan-tuan, ya, kita habiskan, ya, kisah ni, kisah yang berlaku kepada seorang lelaki mukmin, ya, min ali Fir'aun, daripada kalangan Fir'aun, yang selama ini yaktumu imanahu, dia menyembunyikan iman dia tuan-tuan. Ataqtuluna rajulan, dia pun berhujah, dia bangun tuan-tuan, bila diberi peluang untuk bercakap, dia bangun, ni di dalam persidangan tu, menteri kabinet, dia pun bercakap, ya, dia kata ataqtuluna rajulan, adakah kamu semua nak jatuhkan hukuman, nak bunuh lelaki ni, Musa ni, ya, ayyakula, yang berkata Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Takkanlah sekadar dia kata Tuhan aku Allah, kita nak bunuh dia, ya, apa masalah dia? Kalau dia sesat, sesatlah, ya, biar dia sesat seorang, ya. Jadi maknanya dia berhujah, dia kata buat apa kita nak ambil tindakan nak bunuh budak ni, nak buat apa, ya, orang muda Musa ni. Waqad, ya, ja'akum bil bayyinat min rabbikum, dia datang bawa hujah, ya, cuba kita tengok, ya, dia berlawan dengan ahli sihir, kalah ahli sihir kita, ya, menang dia seorang, ahli sihir ni ramai tuan-tuan, ya, berpuluh-puluh ahli sihir ni, profesor-profesor datang, kalah dengan Nabi Musa, ahli sihir pun masuk Islam tuan-tuan, nak kata apa, ya. Jadi maknanya dia datang bawa bayinat, bawa ayat-ayat surah daripada Taurat contohnya, daripada suhuf, ya, Musa, daripada mukjizat yang dia bawa tu, ya. Kemudian apa lagi? Wa in yaku kaziban, kalaulah Musa ni bohong, ya, kalau dia kaziban, kalau dia bohong, fa alaihi kazibuhu, maka penipuan tu akan kembali pada dia. Kalau dia bohong, biarlah dia bohong seorang tuan-tuan, ya, tak ada rugi apa pun kita, ya. Wa in yaku sadiqan, kalaulah Nabi Musa ni bercakap benar, ni yang takut ni. Kalau Musa ni benar macam mana? Macam kita lah, kita dengar satu berita, ya, kita pun tak tahu, ya, kita kata betul ke tak, ya, kalau benda ni betul macam mana, ya, kita kata betul, ya. Contoh kita kata yang di Turki ni lah, ya, dia kata menggunakan teknologi hub ke apa tu, ya, maknanya dia boleh kontrol climate change ni tuan-tuan, ya, menyebabkan berlaku gempa bumi lah, berlaku, ya, hujan, berlaku ribut tahu, macam-macam berlaku tuan-tuan, dan semua dikait, ini teori konspirasi lah, nak percaya, tak nak percaya, sudahlah kan, tapi maknanya nak bagi tahu teori konspirasi itu ada sejak zaman-zaman. Dia kata bukan, ya, di Turki ni saja, ya, di Jepun pun, ya, tsunami di Jepun, Aceh dan sebagainya. Bila kita dengar takut tuan-tuan, ya, kita kata macam tu ke cerita dia, ya, tapi kena dibuktikan lah. Tapi maknanya teknologi itu sudah ada, dibiayai oleh tentera, apa kita panggil, tentera Amerika,
Ya, dia punya Air Force dia punya Navy, ya, dia punya tentera darat dia, ya. Dan kita kata apa ni, syarikat-syarikat swasta tertentu yang menyumbang, yang invest banyak duit, ya, untuk pelaburan. Macam mana nak buat supaya kita boleh kawal cuaca dunia ni, tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu kalau betul lah benda tu, tuan-tuan, bimbang takut kita, tuan-tuan. Yang boleh kita bergantung siapa, tuan-tuan? Ya, dengan teknologi juga, ya, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Ya, sebab bila cuba tengok zaman Nabi Musa, bila ahli sihir yang berkuasa, Allah datangkan mukjizat yang boleh kalahkan ahli sihir. Ya, kalau setakat bercakap tu tak jadi, tuan-tuan. Tapi zaman Nabi Muhammad, cabarannya dalam bentuk bahasa sastra. Sebab itu Allah datangkan Quran. Allah bagi Nabi Muhammad tu pintar, ya, petah bercakap, boleh berhujah dengan mereka. Kalau zaman Nabi Isa, perubatan pula, maknanya lain zaman, lain, ya, lain ilmu yang diberi keutamaan. Prioritinya dalam bidang yang berbeza-beza, tuan-tuan. Ya, jadi apa yang disebut oleh lelaki tadi, ya, namanya sampai ke sudah kita tak tahu, tetapi tetap kita tahu dia seorang lelaki mukmin. Ya, bukan muslim je, tuan-tuan, mukmin, beriman. Tapi dia sembunyikan iman dia selama ni. Ya, tetapi ketika perlu dia muncul untuk mempertahankan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau Musa tu cakap benar, apa berlaku, tuan-tuan? Ya, wa in yaku sadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Ya, akan menimpa sebahagian yang dia janji tu. Apa janji? Apa janji Nabi Musa, tuan-tuan? Ya, kalau jahat, kalau tak nak beriman, ya, datang apa, tuan-tuan? Datang banjir besar, ribut taufan, datang tufan. Ya, at-tufan wal jarad, datang belalang, ya, wal kummal, datang apa? Datang kutu, tuan-tuan. Ya, wad dafadi', datang katak, dan datang darah. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Mereka ambil air Sungai Nil. Sungai Nil ni, tuan-tuan, tak pernah kering lah, tuan-tuan. Ambil air Sungai Nil tu, bawa balik, tuan-tuan. Ya, bila nak minum air tu, tengok jadi darah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, semua air yang mereka masak, yang mereka jerang, yang mereka bawa, yang mereka ambil daripada Sungai Nil jadi darah. Ya, cuba tuan-tuan tengok antaranya jarat tadi, ya, belalang. Belalang ni biasa makan, ya, hasil pertanian, pokok-pokok, ya, gandum, barley, ya, padi, apa semua habis dimakan di belalang ni. Tetapi, ya, Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya kata apa, tuan-tuan? Belalang tu bukan hanya makan hasil pertanian, bukan, tuan-tuan. Lebih pada tu lagi, ya. Belalang tu makan paku-paku dan ensil, ya, di rumah. Maknanya rumah tu roboh, tuan-tuan. Sebab dia makan paku. Kalau rumah tu rumah apa? Rumah dululah, ya. Pakai paku, pakai ensil, pakai apa, tuan-tuan? Ya, besi-besi tu habis dimakan oleh apa? Ya, oleh jarat, oleh belalang, habis. Macam mana tuan-tuan nak bayangkan? Dalam makanan-makanan daripada pokok tumbuh-tumbuh habis, rumah roboh, nak duduk mana, tuan-tuan? Maknanya sampai peringkat begitu, ya. Jadi kata lelaki mukmin tadi, kalaulah, ya, Musa tu cakap benar dan apa yang dia janji tu, ya, kalau dia benar, semua yang dia janji tu akan berlaku. Pasti, tuan-tuan, ya, semua tu akan berlaku. Jadi kalau berlaku benda tu, siapa yang susah? Innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Jadi kata lelaki menteri tadi, ya, dia kata apa, tuan-tuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada ya, seseorang yang musrifun. Musrif mana orang yang sombong, orang yang buat ikut suka hati dia, tuan-tuan. Bermaharaja lela kita panggil, ikut suka hati dia je, ya. Siapa, tuan-tuan? Ini teguran secara tidak langsung kepada Firaun juga. Sebab manusia ni macam tu lah, tuan-tuan. Bila kita sindir-sindir tu kadang-kadang, tapi sindir pun tengok juga kadang sindir lagi marah orang tu pun ada, tuan-tuan. Ya, jadi kena pandai-pandai main bahasa tu. Tapi secara umum lelaki tadi telah membuktikan bahawasanya dalam kehidupan ini kena ada seseorang yang menegur sesuatu keterlanjuran, kena ada, tuan-tuan. Dan dia membuktikan, ya, dan dia selamat. Banyak riwayat menyebut lelaki ini berjaya dengan Nabi Musa, berjaya menyeberangi the Great Bitter Lakes, tempat yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa tu, tuan-tuan, di tengah-tengah terusan Suez sekarang, tuan-tuan, ya. Yang selama ni tuan-tuan panggil Red Sea, dia bukan Red Sea, tuan-tuan, ya. Dia Red Sea. Rid, ya, apa makna Rid Sea, tuan-tuan? Rid tu maknanya satu kawasan tasik besar yang di tepi-tepi tasik itu, di tebingnya ada rid. Rid tu apa, tuan-tuan? Lalang-lalang, pokok-pokok yang tumbuh. Tuan-tuan boleh tengok banyak, tuan-tuan, di the Great, ya, Bitter Lake. Sebab tu dipanggil tasik Great Bitter Lake, tasik besar, tuan-tuan. Tempat yang disebut sebagai apa? Sebagai Yam, ya, Yam Suf. Dalam Quran ni, tuan-tuan, ada banyak perkataan asing. Ya, maknanya perkataan tu daripada Hebrew, daripada Aramik, daripada bahasa-bahasa lain,
kemudian telah diterima pakai oleh masyarakat Arab. Bila Quran datang, Quran terima tuan-tuan. Perkataan yam sebagai contoh. Patutnya Quran boleh guna bahar, ya, boleh guna nahar, boleh guna sungai, boleh guna buhairah, tak. Ya, kadang-kadang Quran guna perkataan yam. Ya, kita dah sebut pada 2 minggu lepas ketika Allah perintah yang mak Nabi Musa, yukabit, ya, kalau kamu faiza khifti alaihi, kalau kamu bimbang Musa tu ditangkap oleh Firaun, oleh Ramses yang kedua, fa'alqihi fil yam, maka campakkan Musa tu, hanyutkan dia di yam. Yam tu apa tuan-tuan? Yam tu bahasa Hebrew, tetapi telah diterima baik, ya, dalam masyarakat Arab, dan Allah guna perkataan yang sama dalam Quran, ya, dalam ayat yang ke-7, ya, surah Al-Qasas kita dah tafsirkan pada 2 minggu lepas. Jadi yam tu bahasa Hebrew, makna apa? Makna sumber air. Boleh sungai, boleh tasik, boleh laut tuan-tuan. Ya. Jadi dalam Old Testament tuan-tuan, ya, dalam apa kita panggil kitab Perjanjian Lama disebut, ya, yam juga. Tapi yam suf bila diterjemah dalam bahasa lain, bahasa Greek, bahasa apa kita panggil, bahasa Latin dan sebagainya, diterjemahkan jadi yam adum. Adum tu dalam bahasa Hebrew makna merah. Kalau kita tengok kita asal dia bukan yam adum, bukan laut merah, tetapi yam suf. Suf tu merujuk kepada apa tuan-tuan? Merujuk kepada, ya, pokok-pokok lalang tadi, ya, pokok-pokok buluh ni yang berada di tepi tebing. Jadi tepi laut merah tak ada benda tu tuan-tuan. Sebab itu kajian yang dibuat, ya, postmortem yang dibuat oleh Dr. Maurice Buchel, seorang pakar apa tuan-tuan? Pakar bedah. Ya, dia surgeon. Ya, ketika sebahagian mumia ni dibawa ke mana tuan-tuan? Ke Perancis. Dibawa ke Perancis tuan-tuan sebahagiannya. Dibuat postmortem. Ya, ada kebaikan dia. Bila Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir tuan-tuan pada tahun 1799, Napoleon masuk ke Mesir, jajah Mesir. Sebahagian besar khazanah Mesir dibawa balik ke Perancis tuan-tuan. Ya, bila dibawa balik, ya, ada manfaat tuan-tuan, sebab teknologi tu. Ya, malah teknologi percetakan di Mesir, kitab-kitab para ulama dicetak di Mesir itu, ya, setelah daripada Perancis masuk ke Mesir, sebab dia bawa dia punya apa kita panggil, ya, alat-alat percetakan tuan-tuan. Jadi para ulama dulu tulis tangan, tapi bila masuk alat-alat percetakan daripada Perancis, alhamdulillah kitab-kitab para ulama boleh dicetak, ya, dengan jumlah yang lebih besar tuan-tuan, lebih mudah. Maknanya teknologi yang dibawa oleh barat tu, ya, sebahagian besar kita boleh manfaatkan. Kita tidak berkiblat kepada barat, ya, tetapi teknologi dia yang ada manfaat kepada umat Islam kita pakai. Kalau tidak tuan-tuan, tak bolehlah naik kereta api, tak bolehlah. Ya, contoh, ya, tuan-tuan tengok, ya, apa ni, zaman siapa kita panggil, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, di apa kita panggil, di Yogyakarta tuan-tuan, ya, di Pulau Jawa kita tengok, ya, ketika dakwah dia, ya, ketika dia berdakwah tuan-tuan, antara benda yang dibuat pembaharuan ialah dia kata tak ada masalah dalam kelas kita boleh duduk atas kursi, ada meja. Ya, ditegur oleh sebagai para ulama, ya, para ulama pesantren datang. Dia kata apa ni, barat punya kerja ni, ya. Ulama tu datang daripada jauh tuan-tuan, ya. Jadi dia datang semata-mata nak tegur apa yang Kiai Haji Ahmad Dahlan buat. Dia kata ulama-ulama dulu mana ada duduk atas kursi, pakai meja, tak ada, semua duduk bawah. Ya, pasal apa nak tukar? Ini orang barat punya. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mikir macam mana nak jawab balik, ya, secara yang sopan. Jadi dia pun kata, Pak Kiai tadi datang daripada mana? Dia pun sebut datang daripada Surabaya datang. Surabaya datang tuan-tuan. Ya, dia pun tanya, Pak Kiai naik apa? Ya, kami datang naik, takkan jalan kaki, dia ketawa. Takkan kami datang jalan kaki, Surabaya pergi Jogja bukannya dekat. Dah tentulah kami naik kereta api, naik kereta. Ya. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, pasal apa naik kereta? Kereta api itu kan orang barat yang buat. Ya, patutnya naik unta lah, ya. Jadi anak murid dia ketawa semua, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tak ketawa, ya. Jadi maknanya, ya, teknologi yang ada manfaat kepada umat Islam sila pakai, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, kita dulu naik unta pergi ke Mekah, naik kapal, ya, ada kapal terbang, naik kapal terbang kan mudah, ya. Maknanya nak bagi tahu apa tuan-tuan? Nak bagi tahu Islam tidak pernah menghalang benda-benda macam ni, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi membuktikan bahawasanya apa tuan-tuan? Bahawasanya, ya, perubahan dari segi fizikal dia, ya, dulu duduk bawah bersila, ya, pakai apa kita panggil duduk bawah, ya, sekarang kita pakai meja, pakai kursi, sila, tak ada masalah tuan-tuan. Islam tak pernah larang, ya. Jadi orang yang berlebihan, ya, di dalam pemerintahan dia bunuh anak, ya, biarkan budak-budak perempuan hidup, ya, kemudian apa lagi, tuduh, ya, dengan pelbagai tuduhan pada Nabi Musa,
Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, dalam hidup kita cabaran dakwah ni sentiasa ada. Tuan-tuan tengoklah ya, cerita Quran ni tuan-tuan, cerita untuk kita ya. Memang kisah orang dulu, kisah Nabi Adam. Apa kaitan kita tuan-tuan? Kita kata Nabi Adam anak dia nak bergaduh nak apa, biarlah. Ya, tak boleh tuan-tuan. Dia ada pengajaran. Maknanya cuba tuan-tuan bayang, zaman Nabi Adam tu tak ada orang lain. Sebab itu Allah benarkan ya anak-anak Nabi Adam kahwin sesama sendiri. Cuma mereka tidak boleh kahwin dengan adik-beradik kembar, tak boleh. Qabil sebagai contoh ya, itu anak sulung Nabi Adam. Qabil bila lahir dia lahir kembar dengan adik perempuan dia. Lahir pula lepas tu Habil dengan adik perempuan dia. Qabil tak boleh kahwin dengan adik kembar dia. Habil tak boleh kahwin dengan adik kembar dia. Tapi Qabil boleh kahwin dengan adik Habil. Habil boleh kahwin dengan kakak dia, yang ni adik kepada Qabil ya. Qabil tak setuju kerana adik dia lawa ya. Adik pada Habil ya biasa-biasa, dia tak nak tuan-tuan ya. Itulah syariat yang diperintahkan. Cuba tuan-tuan bayang apa yang berlaku tuan-tuan, akhirnya bergaduh, berbunuhan ya. Mati Habil, dibunuh oleh Qabil, pembunuhan pertama. Cuba tuan-tuan bayang, zaman manusia tak ramai pun ada jealousy, ada cemburu ya. Ini kan pula manusia ni trilion ya tuan-tuan ya, jumlahnya cukup ramai lagi lah. Jadi biasa tuan-tuan, orang jealous, orang itu biasa ya. Sebab tu dalam agama kalau kita tengok, Islam ajar kita macam mana nak kontrol, macam mana nak kontrol marah, macam mana nak kontrol apa kita panggil cemburu dan sebagainya ya. Kalau tidak, tak adalah zikir-zikir yang diajar ni tuan-tuan. Macam kita pagi kan saya sebut ya, Ustaz dah kongsi dengan tuan-tuan ya, sebelum kita tamatkan perbincangan kita ya. Ustaz dah pernah kongsi, kita kongsi sekali lagi tuan-tuan. Zikir Juwairiyah tu. Zikir Juwairiyah. Juwairiyah ni salah seorang daripada isteri Nabi, dan beliau ni orang Badui. Cuba tuan-tuan bayang. Isteri Nabi kebanyakannya orang Quraisy. Khadijah Quraisy, ya, Aisyah Quraisy, Saudah Quraisy, Hafsah Quraisy, Maimunah, siapa lagi tuan-tuan ya, Ummu Habibah. Kebanyakan isteri Nabi ni Quraisy, ya, bangsa mulia tuan-tuan, yang diberi tanggungjawab menjaga Kaabah, jaga air Zam-Zam. Ya, jaga bagi makan orang haji, orang umrah ya. Tiba-tiba ya dalam peperangan Bani Mustalik berlaku tahun yang ke-6 Hijrah, ada seorang perempuan anak kepada ketua Bani Mustalik ditangkap dia tuan-tuan ya. Ditangkap, namanya Barrah ataupun Birrah ya, binti Al-Haris. Beliau orang mulia, perempuan mulia tuan-tuan ya, tapi beragama dengan agama jahiliah ya. Akhirnya apa Nabi buat? Nabi bebaskan dia. Nabi offer dia jadi isteri Nabi ya, dan dia terima tuan-tuan. Bila dia diterima jadi isteri Nabi, para sahabat bebaskan ahli keluarganya yang kena tangkap, balikkan balik harta benda mereka. Kerana kata para sahabat, kalaulah ya Juwairiyah ni dibebaskan jadi isteri Nabi ya, maknanya adik-beradik dia jadi ipar duai Nabi, bapa dia jadi bapa mentua Nabi. Takkan kita nak tangkap keluarga Nabi, takkan kita nak ambil harta mereka, kita kena pulangkan balik ya. Tak ada syarat apa tuan-tuan, pulangkan saja ya. Setelah dipulangkan, sebahagian besar daripada ya orang Badui Bani Mustalik masuk Islam mereka tuan-tuan ya. Sebab itu Juwairiyah digelar sebagai Zatu Barakah, perempuan yang penuh dengan keberkatan. Masuk Islamnya dia, kahwin dia dengan Nabi, menyebabkan ahli keluarganya satu kabilah habis masuk Islam tuan-tuan ya. Okey, kita tengok apa kesan dia. Juwairiyah ni orang yang baru masuk Islam, isteri Nabi orang Quraisy ya, dia orang Badui tuan-tuan. Dia rasa dia inferior. Sebab itu tuan-tuan, kerjanya berzikir je tuan-tuan ya. Ada masa berzikir, zikir yang dia faham lah, tasbih, tahmid, takbir ya. Jadi ketika satu hari Nabi keluar daripada rumah, pagilah ya, Nabi keluar, Nabi tengok dia berzikir di rumah. Hari itu adalah ya dia punya apa kita panggil ya, dia punya giliran dia. Nabi duduk di rumah dia ya. Kemudian Nabi balik setelah waktu duha, matahari naik, Nabi balik, Nabi tengok dia masih berzikir lagi. Nabi kesian tengok dia tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab dia rasa dia punya ibadah kurang banding dengan Aisyah, dengan apa isteri-isteri yang lain. Tak boleh nak lawan, maka dia zikir je kerjanya tuan-tuan. Nabi pun bagi tahu ya. Nabi kata apa ni, Juwairiyah, mahu tak kalau aku ajar kepada kamu zikir yang dia punya kelebihan sama macam apa yang kamu zikir bagi tadi. Yang berapa lama kamu zikir ni, baca 4 kalimat saja, mudah-mudahan apa yang berlaku tuan-tuan, yang mudah-mudahan kamu dapat pahala yang sama macam tu juga. Maknanya Nabi nak simplify dia punya zikir, tapi pahalanya sama tuan-tuan ya. Dah tentulah dia suka ya. Kalau Nabi kata hal adulluki, mahu tidak aku bagi tahu engkau al kalimat, 4 kalimat, 4 kalimat yang kalau kamu baca ya, pahalanya sama macam apa yang kamu baca bagi tadi, yang berjam-jam ni. Dia pun kata, nak lah ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, nak ya, aku nak. Nabi pun ajar tuan-tuan, benda yang simple, kita panggil zikir Juwairiyah
Ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baca 3 kali je tuan-tuan. Ya, bukan maknanya Nabi nak kata kita jangan zikir dah, tapi Nabi nak ajar kita zikir yang lagi bagus. Ya, sebab tu zikir ni tuan-tuan, dia ada timing dia, ya. Kadang-kadang zikir itu dibaca lepas subuh, kadang-kadang lepas maghrib, ya, ada baca malam, ada baca siang, macam tu tuan-tuan. Ya, tuan-tuan carilah dalam YouTube ke apa ni zikir tadi, dipanggil zikir Juwairiyah. Subhanallahi wa bihamdihi, kita terjemahkan sebelum kita solat 2 rakaat tuan-tuan. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah. Wa bihamdihi, aku puji engkau wahai Allah. Adada khalqihi, sebanyak makhluk ciptaan kau dalam alam ni. Berapa banyak ciptaan Allah? Malaikat, ya, manusia dan sebagainya. Berapa banyak tuan-tuan? Sebanyak itulah, ya, zikir yang kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, adada khalqihi wa ridha nafsihi, sebanyak sebesar redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa zinata arsyihi, seberat arasy Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa tuan-tuan? Wa midada kalimati, sebanyak, ya, kalimat-kalimat Allah yang maha suci. Ya, baca 3 kali subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali ulang tuan-tuan. Tak payah baca malam, baca pagi je, waktu siang. Ni waktu-waktu dia tuan-tuan, waktu duha ni waktu dia. Baca, mudah-mudahan sama dengan zikir yang orang buat daripada pagi sampai ke waktu duha. Selesai dengan 4 kalimat, diulang berapa kali tuan-tuan? 3 kali, selesai tuan-tuan. Maknanya zikir-zikir macam ni banyak tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab sirah, banyak tuan-tuan. Dan kita kena amal lah. Ya, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan.